Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 14 Ogos 2020. Hari ini Jumaat 24 Zulhijjah 1441 Hijrah. Temankan kami bertiga sebenarnya, tapi mungkin anda baru melihat kami berdua. Saya Hanif bin Iswan bersama dengan pertama kalinya. Dan saya Marsilah Hassan. Hari ini juga pertama kali bergandingan dengan Hanif. Pastinya hari ini kita patut mulakan hari kita dengan ceria dan bertenaga. Walaupun pagi tadi hujan lebat. Sebab pagi tadi masa saya nak pergi kerja, hujan. Hanif macam mana? Betul, sana memang hujan. Sebab itulah bangun-bangun kita sejuk saja kan, dan selepas beberapa hari keadaan cuaca agak panas. Memang hujan pagi tadi disambut, saya sempat melihat di timeline di Twitter, di media sosial, melihat ramai juga yang meluahkan rasa syukur dengan hujan yang turun. Tapi apapun, kita berharap agar anda berhati-hati. Mungkin sekarang ni masih lagi dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerja, ataupun mungkin melihat kami di rumah ataupun di Facebook Live. Terima kasih kerana seperti yang saya katakan, kami berdua tu memang baik, tapi sebenarnya bertiga tu selepas berdua mestilah ada orang ketiga yang berada di sana. Silakan rakan tugas. Lebih-lebih lagi kalau hari Jumaat ni memang kita terpaksa pisahlah. Kan tak boleh nak bersama sangat. Okey, baik. Bukan saja bersama dengan Anif dan juga Marsilah, dan juga bersama dengan saya Fazli, dan betul apa yang diperkatakan oleh rakan-rakan saya di sana. Hari ini kita mulakan hari Jumaat ni puluh segala hari dengan hujan rahmat ya. Kita tahu bahawa kadang-kadang kita rasakan bahawa andai kata kalau hujan itu mungkin ada di antara kita rasa macam terlambat nak ke tempat kerja dan sebagainya, tetapi kalau terlambat walau macam mana sekalipun, kita harus tempuhi perjalanan itu dengan aura yang positif sahaja. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Boleh menyaksikan kami di platform TV, ataupun anda boleh lihat kami di Facebook MHI TV3. Banyak perkongsian yang menarik akan kami kongsikan sepanjang kami bersiaran pada hari ini, dan sudah pastinya kita nak kongsikan berkaitan dengan COVID-19. Perasan atau tidak, sebenarnya hari ini Jumaat kedua kita kembali bersiaran. Betul. Minggu lepas Jumaat yang pertama. Kita berdua juga, cuma pasangannya tukar bunga lah. Bunganya berbeza sikit pada pagi ini. Tapi apapun, jangan terkejut kerana kami akan masih lagi kekal bersiaran sepanjang bulan Ogos ini, dan juga insya-Allah pada bulan-bulan yang mendatang untuk bersama dengan anda pada hari Jumaat ini. Dan kepada anda yang masih lagi berada di kawasan yang memerlukan pemerhatian khusus, terutamanya di kawasan yang kita gelar TEMCO pada ketika ini, ataupun Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran, kita berharap agar anda masih lagi kekal untuk mengikuti segala yang ditetapkan. Kita faham ianya satu waktu yang sukar kerana sekarang ini dengan pelbagai lagi kejadian terbaru, termasuklah kluster yang baru. Semalam saja kes terbaru ada 15 kes baru, di mana 11 kes dalam negara melibatkan 10 warga tempatan dan 1 warga asing, dan kes import terdapat 4 kes import, kesemuanya warga tempatan. Dan juga Anip tadi bercakap mengenai TEMCO, semalam juga ada dikeluarkan di akhbar bahawa terdapat pasangan suami isteri yang menanggalkan gelang gelang warna merah jambu dan juga warna putih semata-mata untuk keluar membeli barang keperluan, tapi mereka berpatah balik separuh jalan. Perbuatan mereka dikesan apabila polis datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap ke rumah dan mendapati bahawa mereka tiada di rumah, dan di situlah dan mungkin mereka bakal dikenakan hukuman kerana perbuatan itu. Jadi kita sebenarnya perlu ada satu sikap bertanggungjawab dalam diri supaya kita tidaklah menyusahkan ataupun orang kata memberi kesan kepada orang lain. Mungkin kita rasa kita sekadar nak membeli barang keperluan dan sebagainya, tapi kita perlu sedar bila kita di kuarantin, kita harus patuh dan jangan sesekali melanggar perintah yang telah diberikan itu. Okey. Baguslah sebenarnya untuk kita ada rasa sikap tanggungjawab itu, dan kita harus saling ingat mengingati. Dan saya percaya andai kata kalau ada yang terlolos, mereka duduk di kawasan TEMCO, tetapi andai kata ada yang terlolos itu, mungkin mereka tidak cakna. Sebuah keluarga itu mungkin mereka ni macam berpakat lah. Tak apalah, salah seorang daripada kita mungkin boleh keluar dan sebagainya. Kita tak boleh bersifat macam tu. Satu keluarga harus mempunyai satu semangat bersatu padu untuk kita menghapuskan penularan COVID-19 ini. Dan bercerita berkenaan dengan kluster Tawar tu, ianya merupakan kluster baru juga yang berlaku di Mukim Tawar di Kedah. Dan sebelum ini kita dihidangkan dengan kluster Sibah Gangga, kluster Kurau, dan kita sedih lah setiap minggu ada saja kluster-kluster yang baru. Dan untuk kluster Tawar ini diwujud disebabkan sejarah daripada seorang warga negara yang pergi untuk mengingati kes ataupun kematian di Kedah, dan disebabkan itu ada berlaku kontak rapat dengan beberapa individu di sana, dan selepas saringan dilakukan 9 disahkan positif, dan kita harapkan bahawa tiada lagi kluster baru. Dan cara untuk kita nak
menidakkan, nak memutuskan rantaian penularan kluster ini adalah kita harus mengikuti SOP. Masih apa ada kongsikan semalam pergi ke mana? Oh, semalam Marcella ada pergi ke Mensa, makan di sungai bersama kawan-kawan. Dan pastinya mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kena periksa suhu, perlu rekod dan sebagainya. Dan kita juga diwajibkan untuk memakai pelitup muka ketika memasuki kawasan tersebut. Jadi saya rasa baguslah mempraktikkan perkara begini kerana kita sendiri perlu menjaga diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Okey, tadi bercakap mengenai kluster Tawau, Fazli. Di sini di Utusan Malaysia, saya nak kongsikan mengenai kluster Tawau. Satu lagi kluster baru dikenal pasti di Kedah, di mana Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti kluster Tawau yang kebanyakannya bertumpu di Mukim Kedah. Kes pertama kluster ini iaitu yang kes ke-9,113 merupakan lelaki warga tempatan yang mempunyai sejarah menghadiri upacara keagamaan memperingati kematian ahli keluarga yang berlangsung dari 31 Julai hingga 1 Ogos lalu, dan upacara tersebut dihadiri seramai 30 orang dan saringan COVID-19 pada 9 Ogos lalu telah dijalankan dan dikesan positif pada 11 Ogos lalu. Itu dia antara perkembangan, dan tadi Fazli sendiri sudah bercerita mengenai kluster Tawau ini. 9 disahkan positif, 21 negatif, dan selebihnya daripada yang disaring itu masih lagi menunggu keputusan. Maksudnya kita masih lagi belum boleh berpuas hati ataupun masih lagi perlu dalam fasa berjaga-jaga. Itu yang dimaksudkan tadi untuk mematuhi SOP. Janganlah kita menanggalkan gelang ataupun bercampur dengan sesuka hati. Kerana ianya mungkin boleh menjadi meribak lah. Okey, kita nak teruskan seterusnya dengan beberapa perkongsian dada akhbar, dan kita mulakan terlebih dahulu. Tadi dah dibuka di Utusan Malaysia. Sekarang saya nak kongsikan pula di berita harian di halaman 7 mengenai Aqil Sani dilantik sebagai pemangku negara. Tapi sebelum itu nak kongsikan dulu di muka hadapan ini mengenai pemilikan ekuiti Bumiputra membimbangkan. Katanya di sini pemilikan ekuiti Bumiputra dalam sektor korporat yang ketika ini pada kadar 16% adalah membimbangkan, dan Perdana Menteri menegaskan bahawa komitmen kerajaan adalah berusaha lebih gigih untuk meningkatkannya menerusi inisiatif baru diterajui Majlis Kemakmuran Bumiputra MKB yang beliau sendiri adalah pengerusinya. Dan untuk maklumat lanjut boleh lihat di muka 2. Jangan lupa untuk dapatkan akhbar berita harian hari ini. Tapi sekarang saya nak kongsikan dulu tumpuan kita hari ini mengenai Aqil Sani dilantik pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Pelantikannya itu adalah susulan persaraan wajib Datuk Mazlan Mansur, dan Aqil Sani berpengalaman luas dalam bidang kepolisan dan pernah mengetuai beberapa jabatan di Bukit Aman, termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Sumber Strategik serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Dan pada majlis sama beliau turut dilihat menitiskan air mata ketika mengumumkan persaraan Mazlan yang juga rakan baiknya. Katanya Mazlan adalah rakan pasukan dan mereka bersama-sama menyertai pasukan polis pada tahun 1979. Dan Ketua Polis Negara ada mengatakan bahawa dia bersyukur bahawa mendapat seorang timbalan yang bukan hanya rakan pasukan tetapi juga kepercayaan daripada seorang rakan seperjuangan. Itu dia. Okey, baik, itu sedikit perkembangan di berita harian dan pastinya anda boleh dapatkan pelbagai perkembangan lagi untuk kita bacakan. Dan sekarang ini saya ingin beralih ke NST, New Straits Times, dan antara perincian dan juga rangkuman di muka hadapannya adalah berkenaan dengan apa yang berlaku semalam dan masih lagi berkenaan dengan isu pandemik COVID-19 ini. A fine day di sini dengan perkiraannya lower fine for not wearing face mask in crowded public places to RM250 Malaysia, urge MPs. Dan ini antara perkara yang dibincangkan juga di Parlimen, mengatakan bahawa mungkin denda RM1,000 itu sangat tinggi dan perlu diturunkan sehingga RM250 Malaysia sahaja. Dan yang lebih menarik adalah berkenaan dengan those caught selling mask above RM1 Malaysia will be slapped with hefty fines of RM500,000 Malaysia for companies and RM100,000 Malaysia or 3 years jail for individuals. Dan pilihan penerbit di NST pada hari ini adalah berkenaan dengan berita di halaman belakang. Luqman has landed, dan ini berkenaan dengan sensasi Malaysia. Luqman Hakim yang telah pun selamat tiba di KB Kortrijk di Belgium, kelab yang berpangkalan di sana. Dan beliau, yang menariknya semalam yang paling mencuri tumpuan peminat bersepak Malaysia adalah berkenaan dengan beliau akan dikuarantin 14 hari terlebih dahulu, tetapi beliau telah mendapatkan
nombor 9 pada jersinya. Bukan calang-calang. Pemain berusia 18 tahun ini terus diserapkan ke skuad utama atau mungkin akan beraksi dengan skuad simpanan terlebih dahulu sebagai persediaan untuk melangkah ke skuad utama. Tapi cabaran Luqman sebenarnya, kita mungkin terbuai dengan bagaimana beliau berjaya untuk mendapatkan menandatangani dengan pasukan KV Kortrijk ini, tetapi cabarannya adalah untuk membantu pasukan ini keluar daripada zon pergelutan di bahagian bawah di Liga Belgium ini. Jadi Luqman memang sebab kalau kita tengok di media sosial KV Kortrijk ini, mereka mengumumkan jersi terbaru mereka untuk musim depan. Kurang mendapat sambutan, tapi apabila didedahkan video jersi nombor Luqman ni, lebih banyak sambutan daripada jersi asal pemain-pemain yang lain. Jadi di situ memang satu kebanggaan, memang dah datang dengan satu reputasi yang tinggi. Dan untuk pengetahuan, saya bukan tak dapat apa-apa komisen. Kan kata saya ni, tapi saya hanya berkongsi saja. Peminat Malaysia boleh mendapatkan jersi dengan nombor Luqman dan nama Luqman ni di sini, tapi dengan harga lebih kurang RM400 Malaysia. Ada link yang disertakan di bawah kelab tersebut, di Twitternya, di KV Kortrijk. Dan itu mungkin juga boleh menjadi. Saya insyaAllah akan dapatkanlah, tapi kita akan kontak Luqman sendirilah. Baik. Senang sikit. Ya, kita doakan kejayaan Luqman yang mana salah seorang pemain yang boleh kita banggakan ya. Agak macam dah lama juga sebenarnya kita tidak kedengaran ada pemain Malaysia yang berkelana di luar negara. Tanah diucapkan kepada Luqman. Baik, daripada perkembangan berita di akhbar-akhbar di sana. Okey, di sini Harian Metro saya kongsikan di muka depannya cerita berkenaan dengan surau untuk anak, iaitu bapa berbangsa Cina hadiah tanah untuk membina kemudahan beribadat. Di atas sekali muka surat 24, buang sisa haiwan dalam parit, bau busuk sampai 1 kilometer boleh kita hidup. Dan di muka surat 2 dan juga 3, di atas ini, inilah dia wajah Tauqir Nasi Ganda yang telah pun terima padah, dijel 5 bulan dan juga didenda RM12,000 kerana menyebarkan penularan untuk menjadi kluster Siva Gangga. Baik, yang menarik perhatian untuk saya kongsikan bersama dengan kalian, di muka surat 8, berita berkenaan dengan 80 peniaga hilang punca pendapatan. Sebuah jawatan kuasa bertindak diwujudkan Persatuan Keharmonian Bandar Baru Sungai Buloh bagi menyelesaikan isu peniaga yang terkesan dengan tindakan daripada pihak PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Pengerusi Kesatuan Keharmonian Bandar Sungai Buloh, Kapten Bersara Abu Hassan Mistari berkata setakat ini kira-kira 80 peniaga termasuk ibu tunggal hilang punca pendapatan mereka. Dan kalau kita lihat juga di sini, inilah dia antara 80 peniaga yang telah pun hilang punca pendapatan, dan mungkin mereka boleh carikan tapak perniagaan lain untuk individu yang terkesan supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan bagusnya kalau kita dedahkan di sini sebenarnya kita dapat saksikan daripada pihak PBT, pihak berkuasa tempatan usulnya MBSA dan juga pihak PDRM sendiri yang telah pun membuat pengawasan mengenai kewujudan operasi pusat judi, dan mereka telah pun berbenteras kegiatan itu. Dan saya percaya ini adalah salah satu daripada nafas baru yang mungkin mereka boleh capai apabila peniaga-peniaga ini bakal untuk menerima tempat yang baru untuk mereka mula berniaga. Okey. Jadi kita doakan agar semoga semuanya dipermudahkan. Baik, anda yang menyaksikan Malaysia Hari Ini semalam, sudah pastinya anda telah pun mengikuti tentang perbincangan yang telah pun kita bagi tahu tentang sidang Dewan Rakyat yang telah pun berlangsung selama 25 hari yang akan berakhir pada 27 Ogos. Semalam bersama dengan Eli juga kita berkongsi tentang RCI, Perubahan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tetapi pada hari ini, Hanif dan juga Marsila, kita nak kongsikan tentang hukuman mandatori. Sudah kita tahu ya bahawa andai kata kalau kita melakukan pelbagai kesalahan itu kesalahan yang berat. Contohnya seperti membunuh, menghina dada dan sebagainya, hukuman mati mandatori harus dikenakan kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat pada sesi sidang Dewan Rakyat semalam, ada seorang ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan untuk kita ni mengkaji semulalah hukuman itu wajar diberikan ataupun tidak kepada pesalah-pesalah nanti. Dan pastinya ini bukan satu budi bicara yang terbaru. Beberapa negara di luar negara juga telah melaksanakan bahawa tiada lagi hukuman mati mandatori atas kenyataan ataupun atas tindakan bahawa ini adalah hak kemanusiaan. Tiada siapa yang perlu mencabut nyawa orang lain. Tetapi ianya juga masih lagi dilaksanakan, termasuklah
di negara kita dan pastinya semalam telah pun diutarakan perbincangan ini dan kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan hukuman ini. Betul, kerana pada tahun 2019 lagi kerajaan sudah menubuhkan satu jawatan kuasa iaitu Jawatan Kuasa Khas Kajian Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory, di mana jawatan kuasa khas ini bertujuan untuk berfungsi untuk melaksanakan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory. Dan menurut Akhbar The Sun UK, terdapat 53 negara lagi yang masih mengamalkan peruntukan undang-undang hukuman mati ini. Ya, dan mungkin untuk pencerahan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu hukuman mati, apa itu perkataan mandatori yang perlu kita fahami sebagai rakyat Malaysia, Fazli ada perinciannya, silakan. Ya, dan kita terus saja nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Malaysia hari ini. Dan untuk pengetahuan kalian, di Malaysia ini dianggarkan banduan dalam penjara yang akan menjalani hukuman mati adalah 930 orang pada tahun 2012 dan jumlah ini meningkat kepada 1,278 pada tahun 2019. Sebagai permulaannya Prof, mungkin Prof boleh kongsikan agar rakyat Malaysia ini tahu berkenaan dengan hukuman mati yang ada di Malaysia ini, Prof. Baik, terima kasih Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di Malaysia, hukuman mati hanyalah diperuntukkan di bawah undang-undang, di bawah jurisdiction ataupun peruntukan yang diberi di bawah persekutuan. Kalau kita lihat di bawah perlembagaan, di bawah jadual 9 Senarai 1 Senarai Persekutuan, di antaranya ialah diberi kuasa dalam bab jenayah ini untuk dalam hukuman, termasuk hukuman mati ataupun hukuman bunuh. Dan dalam masa yang singkat ini, saya hanya boleh cerita sedikit saja di antara undang-undang yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh, termasuk hukuman bunuh mandatory. Yang paling banyak sekali lah di bawah kanun keeksisaan, terutamanya melibatkan perkara 121, melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong, kesalahan yang terlibat dengan Yang Pertuan Agong Seksyen 121A, 194 yang berkenaan dengan keterangan palsu yang boleh mendapatkan hubungan ataupun sabitan terhadap kesalahan bunuh. Seksyen 302 membunuh orang, 305 menyumbati membunuh orang. Yang paling banyak sekali di bawah seksyen ini Seksyen 302 lah di bawah membunuh orang. Kemudian kita tengok pada Akta Senjata Api tahun 1971 dan yang paling banyak yang sampai hari ini kita membincangkan ialah di bawah Akta Dadah Membahaya 1952. Di mana di bawah perkara di bawah Seksyen 39B. Ini di antaranya hukuman bunuh mandatory yang diputuskan di bawah undang-undang kita. Walau bagaimanapun di bawah Akta Dadah Membahaya 92 ada pindaan pada tahun 2017 di mana diberi bidang kuasa ataupun bidik bicara kepada hakim untuk melihat sama ada perlu tak perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Mungkin itu saja buat permulaan. Ya, kita tahu bahawa pada tahun lepas 2019 telah pun diwujudkan ahli jawatan kuasa khas bagi melaksanakan kajian hukuman untuk gantian terhadap hukuman mati mandatory ini, dan kajian ini dibuat dalam tempoh 4 bulan. Mungkin Prof boleh kongsikan tentang fungsi dan juga jawatan kuasa khas ini ditujukan atas dasar apa? Dia sebenarnya jawatan kuasa ini, saya ingat siapa-siapa saja yang menjadi pemerintah, mereka akan terpaksa menubuhkan satu jawatan kuasa. Kerana ini adalah suatu tuntutan antarabangsa. Malaysia sebagai salah satu anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tidak boleh lari daripada apa yang telah diputuskan. Kalau kita melihat pada tahun 2007, sudah diputuskan di bawah persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa anggota-anggota perlu melihat untuk memansuhkan hukuman bunuh. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2014 sudah ada usaha-usaha itu untuk memansuhkan apa dipanggil sebagai hukuman bunuh mandatory. Kalau saya boleh share umpamanya pada tahun 2015 contohnya bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi telah mencadangkan kepada Kabinet untuk menghapuskan hukuman mati mandatory kepada semua kesalahan. Kemudian kalau kita lihat pada tahun 2018, Menteri pada masa itu juga telah mencadangkan supaya hukuman bunuh termasuk semualah, tak kira mandatory, itu dihapuskan. Dan bagi mereka yang sedang dalam telah dihukumkan, belum lagi dilaksanakan, akan dilaksanakan moratorium. Jadi hukuman bunuh mandatory
dituntut dihapuskan dan diberi moratorium. Dan kita telah melihat satu jawatankuasa ini ditubuhkan mulai bulan 9 tahun sudah dan berakhir pada Januari, dan sedikit maklumat tentang apa dalam laporan itu dibentangkan oleh Menteri Datuk Tauhidin semalam di Dewan Rakyat. Saya bukan ahli dalam tu walaupun ada beberapa kawan, tapi laporan ini ada bersifat embargo, boleh dibincang, akan dibawa ke kabinet dan akan diputuskan kemudian. Apa yang saya tengok dalam laporan semalam ialah 918 kes melibatkan akta nadah berbahaya. Satu kes hukuman bunuh yang paling banyak dalam negara, dan kita mendapat pressure, tekanan daripada antarabangsa di bawah undang-undang ini. Ya, kalau kita dapat lihat juga Prof, sebenarnya untuk hukuman mandatory ini, hukuman mati ini, kita boleh kategorikan ada dua ya yang boleh kita laksanakan dekat sini. Bagi mereka yang mungkin pro hukuman mati, alasan utama mereka untuk mengekalkan hukuman ini adalah untuk mengelakkan daripada kita ni bercita-cita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Tetapi bagi satu lagi bahagian ataupun side sebelah lagi, mereka yang pro hak asasi manusia ini, yang mana mereka ini kata hukuman mati ini melanggar norma-norma ataupun hak asasi manusia kerana setiap manusia diberikan peluang untuk menikmati hidup. Bagaimana mungkin Prof boleh melihat keputusan yang diambil daripada pandangan orang awam ini? Okey, orang awam ini terdiri pada pelbagai level lah. Saya kata ada yang mempunyai berpendidikan undang-undang, ada yang mempunyai berpendidikan dari sudut hak asasi, dan juga ada yang tidak mempunyai latar belakang tersebut. Jadi kita ada yang latar belakang agama dan sebagainya. Jadi ada macam-macam latar belakang. Saya rasa harus mungkin kerajaan pada hari ini melihat semula, tengok laporan yang diberi, kemudian mungkin boleh kita tengok sama ada kita nak adakan satu lagi jawatankuasa baru. Tapi pandangan orang awam seperti mana yang saya sebut, satu survey telah dibuat pada NSC dan Berita Harian pada tahun sudah, daripada 22,000 responden, 80% lebih tak setuju hukuman mati ini dihapuskan. Apa yang kita nampak pada laporan, dan saya ingat orang awam pun perlu tahu bahawa tidak ada usaha oleh kerajaan untuk menghapuskan langsung hukuman bunuh. Yang ada ialah hukuman bunuh mandatory. Bila hukuman bunuh mandatory ini, Fazil, hakim tak ada bidang kuasa. Ini memang kena jatuh hukum bunuh. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi apa yang saya nampak ialah kita perlu mendidik orang awam bahawa kita bukan nak hapuskan hukuman bunuh, tapi kita nak menghapuskan hukuman bunuh mandatory supaya itu diberi bidang kuasa kepada hakim untuk melihat kes itu. Baik, kita harapkan ada satu perkembangan positif yang boleh kita capai untuk hukuman mati mandatory ini. Adakah ianya dihapuskan ataupun dikekalkan? Terima kasih dicangkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Aidil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia, kerana bersama kami dalam sesi hari ini. InsyaAllah kita akan hubungi semula untuk perkongsian yang lain pula. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baik. Itu dia, Hanif dan juga Masilah. Kita telah perkongsikan itu antara yang telah pun kita perkatakan. Tapi kita nakkan ada satu perkembangan yang positif, dan walau apa sahaja pun keputusan, sama ada mengekalkan ke, masukkan ke, semua hujah dan juga alasan mestilah kita berpandukan kepada ilmu pengetahuan dan bukan sahaja kita ikutkan emosi semata-mata. Saya bagi menjawab persoalan anda adalah tentang sama adanya hukuman mati ini untuk memberi pengajaran kan kepada mereka untuk tidak melakukan kesalahan serius yang sama, ialah untuk memastikan bahawa hukuman mati mandatory itu saja yang ingin dialihkan, perkataan mandatory itu supaya hakim diberikan ruang yang lebih luas budi bicara untuk melihat kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan juga situasi. Jadi itu yang perlu kita perhalusi. Bukanlah maksud hukuman mati itu tiada langsung. Okey, baik, kita nak teruskan. Ini bulan Ogos, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, dan pastinya kita ke slot Ceritera Bulan Merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57. Ya, kita harus semarakkan bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan ini dalam apa sahaja cara sekalipun. Tapi Hanif, Masilah, perasan tak sekarang ini bagi pandangan saya lah. Saya lihat
Mungkin COVID-19 lah, saya tak tahulah kan. Kalau kat kereta dah macam tak ramai dah orang gantung. Ya, betul. Kapal bendera kan. Betul, kalau sebelum ni kita boleh nampak banyak kenderaan, motor dan kereta dan sebagainya mengibarkan bendera Jalur Gemilang, tapi sekarang mungkin kurang, mungkin macam Afat katakanlah disebabkan COVID-19 ini menyebabkan kita tidak, bukanlah nak kata tak bersemangat kan, tapi itulah. Okey, tak apa. Tapi mungkin kita boleh mencabar kepada para pereka tempatan ni untuk mewujudkan face mask yang bercorak Malaysia kebangsaan juga kan. Satu Mana idea yang kita tahu. baik. Tapi apapun itu bukan pengisian pada pagi ini, sebab banyak sekali yang kita dah belajar. Saya secara peribadi dah belajar banyak berkenaan dengan slot cerita Bulan Merdeka ni, dah belajar berkenaan dengan lagu yang sedang didendangkan ini, tentang penulisnya, berkenaan dengan buku, dan sekarang ini pada pagi ini semalam dah bercerita sedikit Fazli berkenaan dengan Tugu Negara. Ya, semalam kita bercerita kalau kita pergi ke kompleks Tugu Negara itu, permulaannya kita masuk-masuknya kita nampak Tugu Memorial Perang di hadapannya ya. Tetapi fokus kita pada hari ini kita nak menjurus kepada Tugu Negara. Betul. Yang mana kita perhatikan ramai di antara kita yang mungkin tidak mengetahui bahawa Tugu Negara tersebut telah pun ataupun pernah diletupkan oleh pihak pengganas ataupun pihak komunis suatu ketika dahulu. Ya, dan ianya berlaku tepat tak silap saya pada 25 Ogos 1975 dan ianya berlaku pada jam awal pagi lah, dan diletupkan oleh pengganas, dan tetapi pada ketika itu disyaki dilakukan oleh pihak komunis dengan beberapa bukti yang dijumpai, dan letupan tersebut sebenarnya telah pun menjatuhkan ataupun beberapa bahagian badan daripada Tugu Negara tersebut telah pun musnah, dan pastinya ianya terus menggegarkan keadaan Malaysia pada ketika itu. Apatah lagi pada ketika itu memang cabaran, bukan saja kita baru mencapai kemerdekaan beberapa tahun, tapi cabarannya adalah untuk menstabilkan keamanan negara, dan pada ketika itu terdapat beberapa pertubuhan ataupun gerakan untuk memecah belahkan negara seperti komunis dan juga pembebasan Malaya. Betul. Dan letupan itu katanya disebabkan tidak senang hati dengan pembinaan Tugu Negara, di mana komunis mendakwa kononnya mereka juga adalah pejuang negara kerana menentang pendudukan tentera Jepun, dan ketika itu komunis kita tahu sememangnya mereka sangat bencikan kerajaan, dan mereka tidak melakukan telah melakukan beberapa siri serangan dalam negara, dan pihak komunis juga, pengganas komunis juga telah berjaya membunuh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim pada 7 Jun 1974. Dan itulah sekali lagi selepas membunuh Tan Sri Abdul Rahman Hashim, mereka meletupkan Tugu Negara tersebut. Tapi mungkin kita pun tertanya juga kan, sebab kalau kita pergi ke sana, macam saya sendirilah pergi ke sana, tujuan kita untuk ambil gambar, buat rakaman video dan sebagainya. Dalam masa sama juga macam terdetik juga pembinaan Tugu Negara sebegini rupa, berapakah kos yang dibelanjakan untuk tahun 26 Ogos 1975 itu. Okey, ni saya nak kongsikan. Tugu Negara ini dibina dengan kos sebanyak 2.5 juta. Dan 1.245 juta itu adalah kos yang telah pun diberikan daripada rakyat hasil kutipan derma. Nampak tak? Waktu ketika dahulu pun sebenarnya semangat patriotisme tu dah dipupuk di kalangan kita. Saya kira memang lebih tinggilah berbanding sekarang kan. Betul. Sebab apabila berlaku sahaja perkara tersebut dengan ancaman-ancaman sebegini, terus sahaja diarahkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tunku Abdul Rahman untuk diadakan kutipan tersebut. Betul. Dan dengan angka yang diberikan oleh Fazli Sita tadi, memang kutipan tersebut pada waktu tersebut memang sangat tinggi nilainya. Dan bayangkan rakyat Malaysia bersatu hati, dan ini semangat yang sebenarnya perlu kita terapkan, bahawa apabila ada suatu ancaman, mereka menjangkakan bahawa negara akan berpecah. Tapi dengan ancaman tersebut sebenarnya yang menyatukan kita. Betul. Kan? Dengan terbinanya kembali Tugu Negara sekarang ini. Betul. Yang pentingnya pokok pangkalnya kita perlu bersatu hati. Mana kita sanggup membelanja besar semata-mata untuk cintakan negara dan sebagainya. Tapi kalau perhatikan dekat Tugu Negara ni, perasan tak yang di tengah-tengah tu, kalau kita tengok visual sekarang ni, boleh tak dekat Tugu Negara ni, kalau kita lihat di tengah-tengah tu yang pegang bendera tu, Maslah rasa siapa? Cuba teka. Tapi ni mungkin tak nampak lah. Rasa-rasa siapa agaknya pegang bendera tu? Ya Allah, disuruh saya teka. Pastinya itu polis dan juga tentera. Betul kan? Betul. Pejuang negara. Kadang-kadang mungkin kita rasa wajah
wajah tersebut adalah lakaran mungkin salah seorang daripada pejuang tentera ataupun PDRM ya. Tetapi kalau kita lihat ya, info menariknya di bahagian tengah itu adalah wajah sebenar Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman ketika usianya muda. Pasti kalau nak tahu simbolik berkenaan dengan pembinaan semula Tugu Negara ini, wajah-wajah yang diambil diinspirasi daripada model-model yang sebenar. Maksudnya dari kalangan pejuang kita, tentera dan polis, dan termasuklah yang memegang bendera itu dari aspirasi Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman sendiri. Okey, ini antara sedikit fakta menarik yang boleh kami kongsikan. Di harap anda juga kalau ada pelbagai cerita menarik ataupun apa sahaja kenangan secara peribadi berkenaan dengan cerita Bulan Merdeka, boleh bersama dengan kami. Okey, banyak sekali perkongsian selepas ini juga akan kami bawakan kepada anda di Malaysia hari ini, tapi sekarang kita ingin berhenti rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami di MSI. Ya. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan pada pagi ini. Tadi kita bercerita berkenaan dengan semangat Bulan Kemerdekaan, dan antara yang pastinya ingin kita pupuk semangat Bulan Kemerdekaan ini adalah belia-belia negara kita, dan seperti biasa setiap tahun disambut Hari Belia Negara dan penggeraknya adalah Majlis Belia Malaysia. Jadi mungkin pada tahun ini sedikit berbeza sambutan Hari Belia Negara yang sepatutnya diadakan pada setiap bulan Mei pada setiap tahun, tetapi pada tahun ini berbeza kerana cabaran yang sangat berbeza. Untuk itu kita ingin berbicara berkenaan dengan sambutan Hari Belia Negara 2020, dan kita bawakan di studio pada pagi ini adalah Timbalan Pengurusi Tetap Majlis Belia Malaysia, Cik Muhammad Rosidi Hassan berada bersama dengan saya di studio pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Cik Rosidi? Alhamdulillah. Sihat. Ya, baik, mungkin secara permulaan ramai yang tahu berkenaan dengan Hari Belia Negara Malaysia, ada juga sambutannya. Tapi tahun ini berbeza. Mungkin apa yang ingin diperkenalkan pada tahun ini? Terima kasih pertamanya kepada TV3 kerana menjemput kami daripada Majlis Belia Malaysia untuk sama-sama kita berkongsi tentang sambutan Hari Belia pada tahun 2020 ini. Secara umumnya sebenarnya sambutan Hari Belia kita adakan pada setiap 15 Mei pada setiap tahun. Tetapi pada tahun ini berlaku sedikit kelainan yang tidak kita jangka, yang mana kita terpaksa menangguhkan dulu sehingga sambutan itu kita buat pada hari esok, iaitu pada 15 hari bulan Ogos 2020. Dan sebenarnya sambutan pada kali ini adalah sambutan pada tahun yang kali ke yang 56, 56 tahun, yang mana pada kali pertamanya kita menyambut Hari Belia ini pada 15 Mei 1964. Yang mana pada ketika itu ianya dirasmikan sendiri oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Dan apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah sambutan Hari Belia Negara ini sebenarnya adalah merupakan satu pengiktirafan kerajaan kepada golongan belia yang merupakan golongan terbanyak dalam negara, dan mereka-mereka yang telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna kepada negara. Dan saya kira golongan belia ataupun golongan orang muda ini tidak harus diketepikan dalam terutamanya dalam membuat dasar negara, dalam melibatkan aktiviti-aktiviti ataupun program-program kemasyarakatan dan sebagainya. Ini adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan pengiktirafan kepada golongan belia. Dan tema sambutan kita pada tahun ini adalah dekad ini dekad anda. Jadi memang bagi saya ianya sungguh dalam, maksudnya itu menggambarkan bahawa belia boleh mencorak sendiri, belia boleh membentuk sendiri apakah matlamat dan juga hala tuju yang mereka kehendaki negara ini untuk tempoh masa yang akan datang. Jadi dekad ini dekad anda juga bersesuaian dengan hala tuju pembangunan negara pada ketika ini. Dan objektif utama untuk sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini adalah untuk merapatkan lagi jurang di antara kepimpinan setempat dan juga golongan belia yang merupakan golongan akar umbi. Yang mana sambutan ini juga memberi ruang dan peluang kepada kepimpinan-kepimpinan belia di peringkat kebangsaan untuk mendengar dan mengambil action ataupun mengambil tindakanlah kepada
masalah-masalah yang diutarakan oleh golongan belia di akar umbi ini kepada mereka. Okey, kita boleh nampak antara visual yang sedang dimainkan ini adalah berkenaan dengan golongan belia memegang plakat ini. Ada yang dari sudut perjuangan barisan hadapannya, dari sudut muzik itu tadi, sukan. Luqman Hakim juga berada di sana. Sempat ya tarik Luqman Hakim sebelum ke Belgium. Tapi mungkin Tuan boleh terangkan sebab sekarang ni persoalannya pasti sama. Ini era COVID-19. Ingin diadakan perhimpunan sebegini, sambutan sebegini. Bersama dengan ikon-ikon belia dan juga turut difahamkan dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi mungkin perbezaan pada tahun ini dan bagaimana SOP yang akan diberikan pada hari esok, pada hari kejadian nanti? Ya, sebagaimana kita maklum negara pada ketika ini berhadapan dengan cabaran wabak COVID-19. Saya boleh katakan bukan sahaja negara kita tetapi dunia keseluruhannya berhadapan dengan cabaran COVID-19 ini. Oleh sebab itu pada perhimpunan kali ini kita sangat-sangat menekankan tentang pentingnya kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan perkara ini memang kita letakkan sebagai perkara yang utama dan sangat penting, terutamanya dalam penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, bersih tangan dan sebagainya. Ini memang merupakan satu proses ataupun SOP yang memang kita sangat-sangat mengambil beratlah dalam perhimpunan pada kali ini. Cuma yang apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah pada tahun ini kita di Dewan Convention tersebut boleh memuatkan kira-kira 3,000 orang peserta. Cuma disebabkan oleh penjarakan sosial, kita cuma membenarkan kurang daripada 500 orang sahaja untuk berada di situ. Kalau berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini memang ramailah. Pada tahun-tahun sebelum ini saya kira kalau 3,000 mungkin boleh sampai kepada 4 atau 5,000 lempahan di luar. Cuma pada kali ini kita kecilkan dia punya jumlah. Dan kita mengharapkan agar belia dapat menyaksikannya mungkin melalui televisyen dan sebagainya. Sangat menarik. Mungkin sebagai pengakhirannya, kalau ingin dijemputkan sekali lagi kepada orang ramai? Mungkin boleh saya kongsikan kepada belia-belia di luar sana untuk pada kali ini kita ada konvensyen belia kebangsaan di mana di sini kita ada program membincangkan tentang isu, peluang dan cabaran yang dihadapi oleh para belia dalam tempoh masa sekarang dan akan datang. Dan yang menariknya, ucap tama bagi konvensyen ini akan disampaikan oleh YB Shahar Abdullah yang merupakan anak muda juga, yang merupakan belia kita juga, yang mana Timbalan Menteri Keuangan kedua Malaysia dan merupakan ahli parlimen paya besar. Dan selain daripada itu, kita juga ada Majlis Anugerah Perdana Belia Negara yang mana anugerah ini kita sampaikan kepada mereka-mereka yang aktif dan juga yang telah kita ambil kira dari segi pencapaian mereka dan disampaikan dan ada beberapa kategori iaitu anugerah individu lelaki dan wanita, anugerah persatuan, anugerah remaja perdana dan anugerah khas. Yang mana majlis ini akan disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan satu lagi kita ada anugerah Wira Belia COVID-19. Anugerah ini, program ini adalah anugerah penghargaan kepada golongan belia yang telah memberi sumbangan kepada negara ketika negara berhadapan dengan PKP tempoh hari. Baik, itu antara yang baru diperkenalkan. Saya kira itu sangat menarik juga dan pastinya akan lebih tertarik untuk diikuti esok pada 15 Ogos 2020 bermula jam 3 petang di Persada International di Johor Bahru. Itu pun satu keunikan juga disambut jauh di selatan tanah air untuk memberikan lebih capaian kepada belia-belia negara. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rosdi Hassan, Timbalan Pengurusi Tetap Majlis Belia Malaysia. Semoga berjaya kita ucapkan dengan penganjuran kali ini untuk sambutan Hari Belia Negara 2020. Kita ingin bawakan kepada anda satu perkongsian yang sangat menarik. Ini antara kreativiti anak muda juga, bagaimana tentang sebuah kereta compact yang dijadikan camper van untuk kegunaan bersama satu keluarga. Marsila dan Fazli, silakan.
Okey, baik. Terima kasih Hanif yang berada di dalam. Kita dah pun berada kat luar ni. Okey, kalau kita perhatikan cuaca dekat luar ni, alhamdulillah hujan pun dah semakin berkurangan. Masih lagi renyai lah, mendung lah. Okey, baik. Di luar ni sebenarnya kita nak bercerita berkenaan dengan kereta ni, inovasi kereta ni. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan sedekah kita Masila kan, disebabkan tempoh PKP ini penjualan kereta merudum kan. Bayangkan daripada 50,000 unit untuk setahun itu, bayangkan bulan April lalu kita cuma mencatatkan 141 sahaja penjualan kereta. Atas dasar itulah kerajaan sebenarnya nak membantu untuk meningkatkan automotif di Malaysia ini dengan membuat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ya, sehingga 31 Disember nanti, di mana kerajaan memberikan pengecualian untuk anda yang nak membeli kereta, pengecualian cukai penjualan kereta penumpang pemasangan tempatan 100%. Kiranya tak ada bayaran cukai, tetapi kalau anda nak membeli kereta import, cukai jualan itu dikurangkan kepada 50% sahaja. Jadi untuk meningkatkan kembali otomotif negara kita lah. Baik. Jadi kita nak cerita kereta. Okey, kereta apa ni? Sebenarnya ini adalah, semua orang tahu ni kereta apa. Okey, ini kereta Myvi, tapi Myvi ini telah diubah suai menjadi camper van. Kalau anda nak tahu, camper van ni sebenarnya sangat popular di Eropah kerana mereka menggunakan camper van untuk berkunjung bersama keluarga, bercuti dan sebagainya, terutamanya ketika musim panas. Dan itu di Eropah. Ini pula kat Malaysia sebab camper van ni dia semakin popular di Malaysia sebab kita nampak ramai orang mula berjinak-jinak untuk memiliki camper van ini. Ya, betul. Jadi untuk cerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ini, boleh kita kategorikan sebagai camper car lah. Betul. Kan? Okey, bersama dengan kita sekarang ni Farah Nabila Jaafar, pemilik kenderaan inilah. Apa khabar Farah? Baik, alhamdulillah. Okey, jadi permulaannya kita tahu bahawa kita sedarlah dekat Malaysia ni agak, bagi saya sendirilah, amat jarang sekali kita dapat lihat komuniti-komuniti yang mana mereka ini menginovasikan kenderaan mereka menjadi camper car sebegini rupa. Bagaimana Farah boleh dapat idea ni nak buat camper car ni? Okey, idea tercetus sebab memang saya pun terinspirasi dengan mereka yang daripada video-video yang buat camper van apa semua berjalan sekitar Europe, US. Tapi first saya memang percaya saya boleh buat bila saya jumpa kawan saya, dia Asri Nawawi. Dia dah melakukan camper kancil transform kepada camper car. So saya rasa idea tu sangat bijak dan saya memang, saya kata why not saya buat Myvi saya untuk buat camper car. So yalah, idea tercetus time PKP and then lepas tu saya memang nak standby road trip sampai ke Terengganu. Jadi inilah hasilnya. Inilah hasil dia. Kita lihat Masila selesa ni. Boleh bayang, boleh bayang. Seorang boleh. Seorang boleh. Kalau bawa geng-geng buat keluarga tak boleh. Anak lebih daripada 3 orang. Seorang lagi kecil sikit. Itu dia. Jadi mungkin nak tahulah dia daripada Myvi menjadi kepada camper van dan sebagainya. Adakah kos yang dikeluarkan tu terlalu banyak tak? Tak, saya memang nak bajet je sebab memilih camper car pun saya memikir pada bajet. Bajet saya memang below 500. Okey. And then apa yang ada saya ambil daripada bilik. And then yang ni pula memang banyak saya spend duit saya pada kerja-kerja kayu ni lah. Daripada sepupu saya yang buat. Jadinya daripada hasil barang-barang di bilik terus diletakkan ke dalam camper van ini. Betul. Kalau sebelum ini ya, masa saya sebelum bersama dengan Farah, imajinasi saya melihatkan bahawa camper van itu adalah salah satu daripada inovasi yang mungkin saya dapat lihat di luar negara, tetapi bila saya dah tengok dekat sini, di bahagian dalaman sahaja yang telah pun diubah suai, dan sudah pastinya saya pun nak tahu juga tentang, yalah, kalau anda kata kalau camper van ni sudah pastinya dia mempunyai parkir yang tersendiri kan, tetapi kalau kita tengok ni Myvi ni kereta biasa saja, luarannya memang tidak ada apa-apa perubahan, cuma kita DIY sendiri di bahagian dalamnya. Jadi bagaimana kalau kita nak kategorikan untuk camper car atau camper van ini untuk nak inovasikan di bahagian dalamnya, apakah perkara yang mungkin kita harus letakkan yang menjadi kemestian lah? Okey. Sebab dia kecil, ruang kecil. Saya lebih fokus pada beg. Buat katil ni. Yang paling utama kita nak tidur dalam ni. Okey, baik. Dan saya tambahkan lagi dengan meja untuk saya boleh masak-masak, saya boleh berpini-pini, makan-makan dengan kawan. Itulah yang saya pentingkan. Dan paling penting ialah saya buat benda ni portable dan foldable. Di bawah ni ada frame tau. Ada frame kayu yang saya boleh lipat 3. Lepas tu saya terus letak dekat boot belakang ni. Dan ketika pemanduan memang tak ada terganggu langsung, semua dalam keadaan asal. Okey, baik. Saya cuba masuk lah. Nak rasa
kelembutan kan. Itu dia. Filem Selesa tu. lah. Boleh ambil photoshoot gambar semua kan. Okey, selesai. Akal lah Fadli. Okey, baik. Tadi Farah cakap kos untuk mengubah suai camper van ini adalah RM500. Okey, jadi adakah kita tahu camper van macam seperti ini panas tak? Contoh kita perlukan kipas, aircon kan kalau kadang-kadang kalau kita nak berhenti kat satu tempat, takkanlah kita nak berpanang buka aircon dalam kereta semata-mata. Jadi bagaimana? Satu, saya akan parking di tempat yang redup. Memang kita akan cari, tapi pastikan cuaca waktu tu bagus. Kita kena pentingkan aspek keselamatan juga. Saya ada 2 kipas sebenarnya. Yang satu malam tu cukup lah. Biasanya bila kita petang-petang baru saya parking. So memang untuk satu malam je yang kita fikirkan pasal kipas, keselesaan apa semua. And then ventilation macam pengudaraan memang saya buka 4 tingkap tu sikit. And then dengan yang ni kalau sebelum tidur saya buka. Kalau nak tutup kita ada macam satu lock yang daripada luar tak boleh buka, tapi ada sikit pengundaraan. Dia ada macam kat sini. Baik, akhirnya ada kunci juga lah. Ada kunci dia kan? daripada dalam memang boleh buka, luar tak boleh buka. Jadi ada gap lah. Tidak ada memasang enjin penghawa dingin dilarang sama sekali ya. Ya, bahaya. Bahaya. Jadi jangan buat ya. Okey. Jadi kita nak tahu kat mana nak parking camper van ni? Okey, saya lebih suka memilih campsite berbayar, lebih selamat, ataupun homestay ataupun chalet yang kita minta kebenaran dulu dengan owner. Mungkin ada bayaran sikit lah, of course. And kalau mereka bagi peluang untuk saya tidur kat situ, saya akan set up lah tepi pantai, tepi sungai, macam tu lah. Mana-mana yang dekat dengan nature. Okey, kalau antara mereka yang mungkin berminat macam Masila ada maybe? Contohlah kan. Mereka nak juga membuat sebegini rupa. Mungkin boleh hubungi Farah sendiri bagaimana caranya nak lihat di Instagram ke gambar-gambar komuniti lain ke yang sama-sama buat begini? Okey, saya dah buat satu video sebenarnya dengan kawan saya yang Asri Nawawi tu. Aci channel, ACEYIE channel. So dia kat situ kami ada cerita macam mana kami buat camper car. Yang Kancil ada, yang Myvi ada, saya ada buat video. So anda boleh lihat sendiri dekat YouTube channel tu. Facebook page saya Farah Nabila ataupun Asri Nawawi. Jadi kalau misal kata mereka ini tidak ada idea kan, mungkin ya macam saya ada idea nak buat macam ni, tapi mungkin saya tak tahu macam mana cara nak dapatkan barang-barang ni, nak dapatkan meja macam ni kan, boleh hubungi Farah sendirilah. Boleh. Ini memang carpenter semua boleh buat. Semua boleh. Benda simple. Paling jauh pernah pergi ke mana? Baru-baru saya pergi Gerik, Kelantan, Terengganu, Pantai Penari. Saya pusing daripada Melaka ke Perak sampai balik. Bersama dengan kawan-kawan caravan juga? Ada satu dua orang lah yang saya jumpa. Satu lagi saya percaya boleh menyebabkan kos kita juga kan? Betul. Kan? Tak perlu untuk kita menginap di tempat lain. Betul, kita tidak perlu menginap di hotel dan sebagainya, hanya perlukan camper van sahaja. Betul, tapi ciri-ciri keselamatan tu harus kita kekalkan lah. Selama dah berapa lama dah buat ni? Camper van ni? Baru saya since PKP. Since PKP, okey. Ni idea PKP. Dalam beberapa bulan ni pernah bermalam juga? Pernah. Pengalaman bermalam itu bagaimana? Adakah takut-takut ke atau bagaimana? Mula takut-takut Okey, sikit lah. lama-kelamaan? Tapi lama-kelamaan biasalah. Sebab saya dah biasa camping juga sebelum ni. So tak ada masalah. Tapi elakkan bersorang-sorangan lah. Ya, betul. Harus ada Seorang teman lah. ataupun bersama teman. Berseorang ada, berteman pun ada. Seorang tu satu kereta, sebelah tu ada kereta lain lagi. Kan? Okey, baik, terima kasih Farah. Kerana sudi bersama dengan kami. Ya, saya rasa ini salah satu daripada inovasi juga yang mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton. Mungkin kita boleh inovasikan kan. Perkhidmatan kos tu kita dah nampak dah. Betul. Tapi inilah dia, rakyat Malaysia sebenarnya memang begitu kreatif sekali. Betul. Menghasilkan kereta sebegini rupa seperti di Eropah. Betul, dan kita dapat banyak idea bagaimana cara untuk mentransformasikan kereta kita kepada camper van dan sebagainya. Jadi kita ada wara-wara. Wara-wara nak kongsikan. Masihlah ada dia punya teks dia. Masalah tak ada. Tak ada, saja je dia nak suruh bagi saya yang buatkan. Okey, inilah dia wara-wara tajaan kempen Oh Maidin. Sila request by penerbit. Dia nak suruh Masihlah juga bacakan. Silakan. Okey. Oh, Mas. Baik, okey, wah, macam motor jalan. Okey.
Baik, rangkaian pemborong dan runcit halal terkemuka Malaysia Maidin akan menganjurkan kempen Oh Maidin The Brand Festival bermula 20 Ogos sehingga 1 November 2020. Dengan slogan Mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong. Maidin tampil membantu meringankan beban perbelanjaan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tontoni siaran langsung Oh Maidin pada 20 Ogos jam 2 petang bagi merebut pelbagai promosi dengan harga sangat hebat dan ganjaran menarik bernilai lebih 6.3 juta ringgit untuk dimenangi. Ya, untuk dimenangi. Ya, sebenarnya apa yang Masilah kongsikan tu betul, bacaannya betul, tetapi tagline tu penekanan Oh Maidin tu bukannya Oh Maidin. Oh, bukan. Dia macam ni. Oh Maidin. Macam tu. Okey, jadi kita nak berhenti beraksi kita ke anda. Jangan ke mana-mana. Selepas ni Masilah bersama dengan Hanif nak berkongsi tentang van ni kita inovasikan menjadi van gelandangan. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Dan tadi kita dah bawakan tentang berkenaan dengan keunikan dari sebuah kereta menjadi camper van untuk kegunaan keluarga lah kan, peribadi. Sekarang ni kita nak bawakan satu lagi transformasi yang sangat menarik tapi untuk kegunaan mereka yang memerlukan. Apa ni, Mak? Untuk kegunaan gelandangan. Ini adalah sebuah van yang digunakan untuk kegunaan gelandangan. Dan untuk bercerita lanjut mengenai hal ini, kita bersama di sini Encik Muhammad Azrul bin Muhammad Razak, seorang sukarelawan yang akan bercerita lebih lanjut kepada kita mengenai camper van ini. Encik Azrul, menariknya Encik Azrul ni, dia membawa van ini memandu dari Alor Start. Jauh. Datang awal pagi ini sampai. Terima kasih banyak kita cakap Encik Azrul. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, yang pertamanya bagaimana idea ini tercetus dan mungkin boleh cerita sikitlah berkenaan dengan keunikan van gelandangan ini. Okey, pada mulanya idea tercetus apabila saya melawat beberapa negara luar yang mana kita berarti gelandangan di luar negara lebih orang cakap lebih tersusunlah. Dia ada paling-paling tak pun dia ada kamera untuk dia tinggal. So dia tak macam dekat kita sini kebanyakan yang tidur di tepi-tepi jalan, tepi longkang, kaki lima. So dia agak mencacatkan pemandangan lah. So jadi daripada situ timbulnya idea sebab kita tak mampu nak wujudkan rumah ataupun shelter yang kos agak tinggi. Jadi timbulnya idea sebab bila saya tengok banyak van-van rosak yang ditinggalkan di bengkel yang tak dipakai, tak diguna pakai. Jadi timbul idea untuk untuk kita ambil van-van yang rosak tu untuk kita baiki. Supaya satu dapat jadi tempat berlindung gelandangan daripada hujan panas, and then kedua boleh digunakan untuk dia berniaga ataupun untuk penjana pendapatan ni lah. So daripada situlah kita start untuk ni. Baik, Encik Azrul, van ni dibeli menggunakan wang sendiri ataupun hasil sumbangan? Van ni kita beli hasil sumbangan. Hasil sumbangan daripada seorang usahawan lah, yang menyumbang kepada Kindness Malaysia. And then kita beli van ni, kita ubah suai dan kita baiki apa yang perlu. And then sekarang inilah hasil dah. Okey, Tuan Azrul, mungkin bolehkah saya nak meninjau boleh, dalam ni? Sebab kalau kita lihat, saksikan Masilah sekalipun kan, dia ada bahagian ruangan laptop di sini, tempat duduk dan mungkin tidurnya juga di situ. Ada tempat memasak juga ni. Jadi konsepnya bagaimana sebenarnya? Mereka boleh duduk, naik atau tinggal di sini atau bagaimana? Ya, okey, konsepnya macam ni. Ini sebenarnya satu kita kata contohlah. Contoh van untuk gelandangan di mana kita mengharapkan ada pihak corporate ataupun individu yang mempunyai van-van terpakai yang sudah tidak digunakan boleh menyumbang kepada kita, and then kita boleh ubah suai supaya jadi camper van dan kita boleh hadiahkan kepada gelandangan lah. And then selain dia orang boleh jadikan tempat tinggal, dia juga boleh gunakan van ni untuk kegunaan harian lah, sama ada untuk berniaga ataupun bekerja lah. Baik, camper van ini selalunya diletakkan di mana atau mereka perlu datang ke suatu kawasan untuk menggunakan camper van ini ataupun bagaimana? Okey, buat masa ni kita hanya contoh macam dalam seminggu sekali biasanya kita akan pergi kepada diorang, kita akan entertain diorang, bawa diorang masuk tengok suasana macam mana apa semua, and then kita cuba untuk galakkan diorang untuk cari pekerjaan, dan supaya diorang mampu untuk inilah untuk dapatkan van dan untuk jadi tempat tinggal. Ini satu gerakan yang sangat murni lah. Baik untuk membantu juga mungkin bagi mereka satu sifat motivasi kan, untuk bahawa mereka juga ada hak milik pada sesuatu. Okey, soalan cepu masnya adalah
Kosnya bagaimana ni kalau nak dibuat, sebab difahamkan van ini dibeli di sini. Ya, betul. Kemudian dibawa ke Alostar untuk diubah suai dan diberikan kepada mereka di sana. Okey. Kosnya? Sebenarnya kos bergantung pada keadaan van juga. Kalau untuk van ni kita beli pada harga RM6,000 and then kos pembaikan enjin dan kos ubah suai dan termasuk cat adalah lebih kurang dalam RM15,000 lah. Okey. Ya. Wow, satu van tersebut Ya. Okey, tapi van ni masih lagi baiklah untuk dijalankan. Masih lagi baiklah. Oh, pergi tempat kerja. Berjalan jauh kita, lagi. Kita dah jalan daripada Kedah ke KL. Iyalah tu. Itu testimoni juga lah tu. Ya. Betul, betul. And then setiap hari kita akan guna van ni untuk collect barang daripada pasar raya, collect sayur, buah-buahan dan roti, dan kita akan distribute setiap hari juga kepada golongan memerlukan lah. Okey. So far di sekitar Kedah lah. Jadi van ini juga digunakan sebagai food bank ya? Ya, betul. Bank makanan bergerak. Ya. Cik Azrul, sebab kita mungkin orang yang tiada kemahiran sebegini lah untuk mengubah suai. Okey. Sebab saya nampak ada kipas juga kat dalam ni. Ada juga boleh dari sudut peralatan elektronik. Alright. Jadi yang tukang ubah suai tu yang letak sumber tenaga elektrik semua tu bagaimana? Okey, semua yang kat dalam van ni semuanya saya dan beberapa orang kawan saya buat sendirilah. Buat sendiri ya? Ya, kita buat sendiri. Sebenarnya macam kalau boleh tengok kita ada rak ni pun kita buat sendiri. And then macam converter DC to AC ni kita belilah. Dari DC to AC tu? Ya, DC to AC kita beli. Beli dulu? Kita beli online and then kita pasang terus ke bateri. Bawah dalam almari ni ada bateri, bateri kereta 12 volt. So kita just pasang and then kita boleh terus gunakan. Okey. Ya. Jadi Menarik. nak tahulah Encik Azrul, dalam satu masa berapa lama van ini boleh digunakan oleh gelandangan? Mungkin ada limit waktu untuk setiap gelandangan menggunakan van ini? So far tak adalah sebab kita punya perancangan kita kalau kita ada kemampuan dan dana yang cukup, memang kita akan hadiahkan van ni lah untuk gelandangan yang kita tengok ada potensi untuk memajukan diri. Yang memang Setakat ini baru satu saja. Ya, setakat ini baru satu lah. Satu-satunya Ada lah perancangan van yang kita mungkin nak menambah ke? Ya, memang kita ada perancangan, insyaAllah. Kita berharap jugalah sumbangan sama ada daripada korporat ataupun orang awam lah. Okey. Yang berminat untuk membantu. Baik, saya nampaklah ni perancangannya. Cuma mungkin boleh mengambil kesempatan ini. Kalau ada mereka yang melihat dan berminat untuk menyertai usaha murni ini. Sebab ialah kita nak cari event tu satu perkara, nak awal suai satu perkara. Kita nak bawa kepada gelandangan tu pun satu perkara kan. Dengan stigma masyarakat lagi dan mungkin kita tak mengenali gelandangan tersebut. Nak ubah suai lagi satu perkara. Okey, mengambil kesempatan ni Cik Azrul, silakan. Okey, sekiranya ada sama ada ahli korporat ataupun individu yang ingin menyumbang ataupun yang ada memiliki van yang sama ada van terpakai ataupun van yang sudah rosak yang tak mahu digunakan lagi, boleh menyumbang kepada kami di Kanias Malaysia. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan dana. Kita akan usahakan untuk convert lah, tukarkan daripada van buruk ni kepada rumah untuk gelandangan lah. Kenderaan kepada gelandangan lah. InsyaAllah kita akan cuba buat semualah. Okay. Jadi nak tahulah Encik Azrul, kondisi yang paling minimum untuk sesebuah van itu untuk dijadikan sebagai sebegini. Okey, sekejap sebelum jawab. Boleh tak saya nak masuk cuba sila? Okey, Cik Azrul boleh jawab soalan Dazul. Okey. Kondisi seboleh-bolehnya van tu memiliki grant lah. Okey. Memiliki grant kerana nanti bila proses untuk menukar nama, proses untuk kita renew road tax, insurans semua, so dia takkan jadi timbul isu kat situ lah. Baik. Jadi sekarang ni hanya tertumpu di Kuala Lumpur ataupun di negeri-negeri lain? Buat masa ni kita baru mulakan di Kedah. Kita baru mulakan di Kedah. InsyaAllah kita ada perancangan untuk kita perluaskan di seluruh Malaysia lah. Ada perancangan untuk di Malaysia? Ya, insyaAllah selepas tak ini. apa, saya tanya soalan di dalam. Boleh. Sebab saya nak buka kipas, dia tak boleh, punca kuasa dia tak boleh. Boleh buka kipas. Macam mana? Saya kena sambung dulu kabel tu dekat bateri dekat belakang sana. Apa kata Cik Azrul lah yang mulakan? Ya, Saya boleh. Nanti disambung lain pula ni. Okey, boleh saya sambung. Saya keluar dulu. Alright. Allahuakbar. Okey. Ni apalah pasal kipas pun tak Bukan, reti. dia kena sambung punca kuasa dia. Ya, betul. Saya takut nanti kalau saya sini sambung, van ni tak ada kat sini. Itu alasan. Dia back to the future nanti. Oh, ini antara inovasi yang sebenarnya kalau kita belajar di pusat pengajian tinggi ke, di institut kemahiran ke, boleh diaplikasikan di sini lah kan? Ya, betul. Maaflah kalau permintaan saya ni menyusahkan. Tak. It's okay. Tak apa. Memang tujuan dia untuk okey. Bila kita dah pasang, kita just on switch dia dekat sini. Okey, dia ada meter dekat sini, meter voltage. Alright, menandakan dia punya kuasa. Okey, and then plug in je kipas.
boleh terus on. Oh, sejuk pun sejuk dalam ni. So kita boleh lah nak charge phone pun boleh. Oh, jadi ada laptop semua boleh lah. Okey, baik. Ini model Cik Azrul mungkin boleh silakan kembali. Okey. Kata-kata akhir lah selepas ni akan kembali ke Alostar kan? Ya. Jadi selamatlah perjalanan Bu. Mungkin sekali lagi untuk diajak orang ramai ni. Okey. Sambil saya ambil barang saya kat dalam. Alright, boleh. Okey, kepada sesiapa yang berminat sama ada untuk menyumbang ataupun untuk turut serta bersama kami dalam kerja-kerja kebajikan ni, boleh follow kami punya Facebook Kindness Malaysia ataupun Twitter ataupun Instagram dan Facebook lah. Okey. Instagram dan Facebooknya adalah Kindness Malaysia. Kindness Malaysia. Oh, seperti yang tertera di baju ni lah. Ya, betul. Okey, Cik Azrul, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Semoga perjalanan kembali ke Alostar selepas ni dipermudahkan bersama dengan band yang sangat cantik ni. Kalau kita di Alostar, kita halo-halo lah. Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Baik, kita ada war-wara Betul. untuk dihebahkan mengenai Ini berkenaan dengan How I Can See Your Voice. Musim ketiga yang diteruskan pada minggu ini, kita menampilkan artis legenda kita iaitu Nur Aniza Idris bersama dengan antara penyiasat ataupun penasihat yang dijemput lah iaitu Zero, Lisa Surihani dan juga Aci. Juga dibantu oleh Yusri, Abdul Halim, Jihan Musa dan Mak Adam dalam misi mencari penyanyi sebenar dalam I Can See Your Voice musim ketiga bahagian kedua. Ya, pada 16 Ogos 2020 Ahad jam 9 malam di TV3. Betul. Baik. So, ini antara program yang sangat menarik jugalah kan. Paling mendapat perhatian dengan siapa penyanyi sebenar, siapa penyamar bersuara sumbang. Betul. Kalau saya yang penyamar itulah kalau Marsila. Kalau saya semestinya penyamar. Sebab antara yang pernah muncul juga adalah penyanyi yang akan kita bawakan di MHS selepas ini iaitu Syiha Zikir dengan sisi barunya yang sangat berani dan ada penari-penari juga dibawakan. Tapi kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ni teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Selalu otakku semakin buntu kalau diriku masih hidup bersamamu. Ku dah tak mau diri diperlakukan begitu. Sudah sampai masanya untuk aku pergi dulu. Duetku udah tak mesra sengsara, sudah cukup aku berbakti sampai tidak jaga hati. Sudah sampai masa aku berhenti, dipaksa aku kembali tapi Habibi, Habibi, jangan jauh kemari. Sudah lama hatiku menanggung pilu. Habibi, Habibi, datanglah menari. Sudah lama hatiku menanggung. Ku menanggung rindu. Habibi, datanglah menari. Sudah lama hatiku menanggung rindu. Iya, menilai jangan kau gembira.
Syihah Zikir dan Noki ya. Ya, dan penari-penarinya? Tim Squad. Dia nama Mana yang lain? Sila. Okey. Macam mana, penat tak nyanyi lagu tu? Sebenarnya macam tu Okey, luahkan yang sebenar. Itu dia. Sebab tu nak bercakap. Tapi terpaksa. Yang sebenarnya awal pagi ni masalah. Itu dah menyanyi Ujian kan. awal pagi ni. Apa kata next time kita suruh pengacara pula yang menyanyi. Kita nak why not? Kita buat pembaharuan. Kita menari lah, kita menari. Tapi nama pun dah pengacara. Takkan Penyanyi. Okey, bagaimana kolaborasi ni? Ini pertaruhan terbaru atau bagaimana? Ya, okey. Alhamdulillah untuk single Syihah yang terbaru berjodoh Ewo ni ciptaan sepenuhnya daripada Ezra Kong dan lirik by Ezra Kong dan juga Noki sendiri. Dan kali ni apa impian Syihah untuk featuring bersama dengan Noki menjadi kenyataan. Sebab Syihah memang antara rappers kat Malaysia ni, beliau merupakan salah seorang rappers dan Syihah rasa bukan saja boleh rap sekadar rap kata-kata, tapi beliau juga boleh menari, boleh menyanyi juga. So Syihah rasa dengan hadirnya Noki, lagi orang kata lagu Ewo ni lagi masih berpuas hati lah lagi. Alhamdulillah. So Syihah, AO ni apa sebenarnya? Okey, kalau korang dengar Dia tadi dia tanya tau. Oh, ya ke? Anak ni jawab apa? Ewo tu apa ni? Aku baca kita tanya Syihah. Okey. Sebab jawapan. bila cakap kan macam Ewo. Bukan. Tak ada maksud apa? Ewo tak ada? Ada. Okey, apa dia? Kalau korang dengar tadi lagu yang part chorus yang ala la 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 wo AEWO itu kalau korang tengok muzik video dia ada jalan penceritaan di mana Syihah tengah menjampi Noki. So Ewo ni kononnya ayat jampi macam mana sekarang ni kita sedang nak menjampi korang. Oh ya. Sekarang nak menjampi orang kena gunakan perkataan tu lah. Yes. Tapi kena menyanyi macam Syihah. Ala la la pergi depan muka dia. Terus ala la la la. Kan Noki kan? Betul. Macam itulah. Tapi apa menarik ni, kita tengok klip video, muzik video ni, wow, ini another level ni. Ini kalau Blackpink tengok tercampak ni. Itulah masa saya tengok klip video ni tercampak. Tercampak weh. Ini hebat ni. Syihah jadi black box. Apa dia? Black box lah. Oh, black box. Blackpink tak. Cerita sikit Syihah ni pasal berkenaan klip video ni. Okey, Syihah sekarang Nanti okay, sebab awak dah menjampi kami. baik. Kita bagi Noki yang cerita. Baik. Silakan lagi. Noki yang cerita. Peranan Noki lah dalam klip video macam mana. Cerita dia Noki ni seorang lelaki yang telah dijampi oleh Kak Syihah. Tapi at the end Noki dapat lepas daripada jampi tu dan Noki jampi balik. Awak punya jampi macam mana pula? Kalau dia tadi wall. Air dah pening. Tak adalah. Dah pening dah. So alhamdulillah sebab Syihah sekarang di bawah label Todak Music di mana Syihah rasa di antara muzik video Syihah yang lagu-lagu single Syihah sebelum ni, ini merupakan salah satu muzik video yang lain ataupun keluar daripada kemampuan Syihah sebelum ni lah. So apa yang korang boleh tengok ini merupakan hasil yang Syihah sangat berpuas hati. Sebenarnya kita orang dah brainstorming dah lama untuk dapatkan apa look yang lain daripada yang lain. So walaupun banyak kontroversi ke apa ke asalkan bila dia cakap berkenaan perkara itu, sebab kita nampak look dia memang sangat lain dan mungkin boleh membawa maksud yang berbeza lah. Apatah lagi dengan latar belakang segitu. Kita ada satu laporan yang ditunjukkan, mungkin boleh dapatkan komen dari Syihah. Image baik, image baik tak hirau. Bila pelik baru kecoh. Pasal ada muka tu pula kan. dia macam pening kepala dia macam. Muka. Di situ. Okey, kejap. Okey, buat balik post tadi. Mana kamera? Sama. Yes. Okey, maksudnya mungkin boleh Syihah boleh komen sikit. Okey, bila keluarnya artikel ni memang ramai pihak yang macam tak berpuas hati lah. Macam dah memang sasar bila kau buat benda buruk, mestilah kita orang kawal kan dah buat benda baik, kenapa kita orang nak cakap? Sebenarnya itulah yang Syihah harapkan dalam industri Malaysia ni, kita kena ubah mentaliti di mana benda yang baik patut diwawakan, benda yang buruk mungkin kita boleh slow down. Sebab secara automatically kalau kita selalu bercakap benda yang bagi diorang buruk tanpa diorang selidik dulu, macam lagu Syihah ni sebenarnya ada pengajarannya. Diorang hanya tengok dari luaran. Ada tiga segi, mata putih terus dicap. So, diorang tak tengok. So bagi Syihah, diorang benda yang okey, dan kenapa Syihah letakkan muzik video pengajaran dan muzik video yang konon yang tidak baik di mata orang kerana majoritinya lebih suka kepada benda yang buruk untuk diorang pergi, untuk diorang membawang dan sebagainya. Secara automatically apa pengajaran yang Syihah nak sampaikan kat diorang. Sabar. Pagi-pagi dah marah ni. Noki awak Tak ada peluang nak bercakap. Kalau okey silakan. Tak ada lah. Okey, baik. Syihah tanya. Syihah nak tanya ni. Oh, Syihah tu. Syihah Syihah lah. awak tanya je Syihah. Tanya terus. Okey, AO ni.
Menyanyi ke cakap oh? Dia bukan AO kan? Lain macam. Ajar sikit macam mana sebenarnya? Allah, wah, boleh. Maafkan ya penyampai berita. Ewo ni sebenarnya tadi Syah ada cakap pasal jumpy menjampi dan orang bila tengok video klip saja kata pasal sesuatu itu kan yang tadi kita berkatakan. Jadi sebenarnya Ewo ni selain daripada jumpy menjampi apa sebenarnya keseluruhan lagu ni? Keseluruhan lagu ni Kisahnya sebagaimana? Kisah cinta ke apa ke? Kalau korang Jumpy tengok sebab apa? lirik dia sangat straightforward. Memang seorang perempuan ni sangat mencintai seorang lelaki dan beliaunya menambat hatinya tapi malangnya Noki tak nak kat saya ni. Bertepuk sebelah tangan. Bukan, saya rasa kena sister zone sebab awak pun panggil dia Kak Syihah. Macam rahsia dah tua pada Noki. So Noki, Pak Noki pula Begitulah, Noki punya part tu menceritakan tentang Noki sudah macam tak tahan dah dengan relationship kita orang ni. So Noki cuba nak lari tapi dia sampai ke tahap yang pakai jumpy dah untuk dapatkan Noki balik. kan realiti kan macam tu kan. Macam korang lah ramai secret admirer kan. Macam hati-hati tau. Kalau orang pergi kat muka dan tiba-tiba macam wo, kena hati-hati. Takut dijampi kan. Kita tak tahu bila orang nak jampi. Kalau Syihah wo, kalau dia itu version dia. Macam tu perlahan sikit. Syihah kalau sebelum ni kita tahu Syihah ni terkenal bukan sahaja dekat Malaysia malahan di Indonesia. Jadi bagaimana Syihah berkenaan dengan lagu ini? Bagaimana Syihah melihatnya? Adakah juga pemasaran strateginya di Indonesia juga? Alhamdulillah Syihah diterima. Syihah baru je dapat call daripada pihak Indonesia dan diorang akan buat pemutaran serentak di seluruh radio di seluruh Indonesia. Tak lama lagi. Saya tak berani nak bagi tahu berapa hari bulan tapi diorang dah confirmkan dan disebabkan kita sekarang dalam masih lagi dalam pandemik COVID-19 kan, so itu sebab menyebabkan Syihah macam kena hold dulu beberapa benda. Tapi dengan adanya untuk apa ni pemutaran serentak pun dah cukup besar hati dan Noki pun popular tau kat Indonesia. Alhamdulillah. Sebenarnya. Ya kan? Okey. Boleh nama di sana. Tak tahu lah, ni baru tahu ni. Okey, kita nak sentuh dengan muzik video ni kabarnya ianya dirakam dibuat di mana? Malaysia. Di Malaysia. Oh, di Tapi Malaysia. ada kerjasama dengan atau seluruh kru Malaysia saja? Betul. Okey. Malaysia. Berapa lama dia ambil masa untuk sebab kita tengok bukan calang-calang dia punya Betul. colornya, warnanya kan, penghasilannya, lepas tu macam-macam muka Syihah jadi tadi. Itulah dia. Nasib baik tak tukar jadi Transformers. Berapa hari tu? So kita shoot sehari je syuting sehari. untuk dan Syihah sangat-sangat lega bila berkolaborasi. Yes, kena slow Okey, sikit. semula. Tadi sedawa apa? Yes. Syihah rasa sangat bersatu kerana berkolaborasi. Di antara bukan saja di antara tim production tetapi Noki dan juga penari-penari Syihah team squad, pengarah daripada Lily Samsudin, DOP kita Gazi, diorang semua sangat mudah nak kerjasama dan membuatkan penggambaran tu berjalan dengan lancar sekali. Dan masa sehari saja. Sehari. Oh, sehari sahaja. Noki sampai sehari sebelum. Bagus ni. Betul. Oh, dia sampai kan? Dah sampai dah. Balik sehari selepas tu. Tapi latihannya saya rasa mengambil masa yang lama juga ni. Latihan-latihan nak rehearsal semua ni. Latihan menari kita buat Mereka besok terlibat ni kita juga. nak shoot. Mereka Yes, terlibat juga. Of course. Boleh tak kita bawa masuk mana-mana? Team squad. Let's go. Yeah, Kita bagi team kredit jugalah kan. squad. Yes. Sebab kat dalam tu mungkin lain rupanya. Betul. Kat sini lain. Diorang Boleh ni- kita ke depan sikit? Antara banyak yang membantu Syihah. Ya, Sebelum ni Syihah okey, pernah semua ambil tempat masing-masing. masuk Adik-adik. satu pertandingan. So ini dah muka-muka dia. Mari, Pernah mari, sekolah mari. di sini. Yes. Darjah 1 hingga 6 di sana. Korang perasan tak kita orang semua sama tinggi? Tinggi kan? Taklah. Tinggi kan? Sama Betul, tinggi betul. sama. Puratanya. Ini je tak? Okey, peranan mereka Syihah, peranan mereka dalam membantu muzik video. Okey, diorang ni sebenarnya banyak bantu Syihah. Syihah pernah masuk satu pertandingan reality sebelum ni di stesen TV lain dan diorang ni merupakan bukan salah seorang, satu grup penari kat Malaysia yang Syihah nampak. Actually, Syihah tak kenal pun diorang waktu mula-mula. I mean, tak pernah jumpa. Tapi Syihah selalu tengok diorang kat laman sosial cakap, gempak diorang ni. Kecil-kecil cili padi diorang. Kan? So, inilah koreografer Syihah yang korang tengok jampi-jampi. Berapa ni sebenarnya? Prasekolah. Yang ujung ni bukannya yang menang Dewi Remaja kan? Bukan? Oh, bukan. Berapa? Pada Tapi hebatlah menari. hari 10 hari bulan hari itu saya berumur 38 tahun. Happy belated birthday! Jiwa muda, bangka muda. 38 tahun. Macam saya pula yang berumur 38 tahun. Tak nak. Okey Syihah. Okey, tadi ini sekarang ini adalah perkembangan sekarang betul? Betul, betul. Kita nak throwback sikit boleh ke? Boleh, boleh. Awak juga pernah bersama dengan kita dalam program Mentor betul tak? Tu tahun berapa? 2010. Okey. Ni Dah 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Ya. Silakan. Ni dia. Buat apa ni Syihah?
Macam putri ya. Oh my God, dia Aiman. Aiman ke Reza. Oh, ni 10 tahun lepas Okey, ni persembahan minggu ke berapa Syihah kalau ingat? Oh my God, come on. hebatnya. Tak ingat. Nak close up Syihah ada? Close up Syihah ada? Tak, kita tak kawal kamera yang tu. Komen sikit Syihah. Malu-malu dah. Jangan malu-malu sebab sekarang ni sisi kalau saya kata yang gila lah Syihah tampilkan. Sisi sempoi. Betul. Awal-awal kemunculan tu itu adakah itu Syihah Zikir yang sebenarnya? Okey, Syihah sebenarnya kan Syihah banyak belajar dari arwah Datuk Sharifah Aini lah, di mana beliau memang Syihah sangat menjaga nama Datuk Sharifah Aini time tu. Syihah try untuk carry macam mana yang beliau mahukan waktu time tu lah. So memang gelap pun macam sekarang macam dia macam tu. Okey, so alhamdulillah daripada hasil Datuk Sharifah Aini itu juga Syihah orang kata still dalam industri sampai sekarang, walaupun mungkin jarang keluar TV ke apa sebelum ni, tapi still lagi. So sekarang alhamdulillah lah ada tim squad, ada Noki semua sekali untuk muzik video lah tu lagu ni. Baik. Itu dia menarik kan? Happening hari ni set kita. Betul, kita nak cakap all the best to Syihah Zikir. Thank you so much. Dan juga kepada awak juga Noki. Terima kasih. All the best kepada dalam ni. adik 38 tahun kita happy birthday. Adik Wah, tak hebat. sangka ini apa rahsia Awet muda, sebegini kan? awet muda ni. Menari kot, menari. Tak apa, nanti kita bawakan. All the best kita ucapkan sekali lagi. Noki dan juga Syihah dan juga squad apa tadi ni? Team squad. Team squad. Team squad. lagi kan? Okey, baik. Ya, Kakak. Minggu depan kita ada topik yang menarik. Okey, saya kira Syihah mesti suka topik ni. Tapi apa tu? TikTok. Tapi TikTok yang Belanda ni TikTok versus warga emas Betul. Nampak adik dia. Contoh. Pikirannya tuh jangan pikiran kotor mulu. Kudu bersih. Jangan ada salah. Okey, kita ingin membudayakan media sosial bersama dengan golongan warga emas dan juga apa rasionalnya. Itu di hari Isnin. Terima kasih banyak-banyak ke studio bersama kami. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Pipi Ama. Pipi Ama. Thank Ini you boleh so masuk much. ni, ini boleh masuk. Assalamualaikum. Siapa peminat dah?